Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan siapkan hati kami semua untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan anugerah-Mu, diterangi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa bergantung kepada Tuhan. Sertai Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua bisa mengerti kebenaran-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita akan bersama-sama membaca Yosua 20 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 sampai ayat yang kelima dalam bahasa Mandarin, lalu ayat 6 sampai 9 dalam bahasa Indonesia.不信而不杀人的，可以逃到那里。这些城可以做你们逃避、报谢仇人的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老听，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报谢仇的追了他来，长老不可将他交在报谢仇的人手里，因为他是素无仇恨、不信杀人的。Ayat 6, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut penebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan. 那么今天呢，我们要学习一个题目：主耶稣是我们的避难所。 Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi kita semua. 主耶稣是我们大家的避难所。 Saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ketetapan Tuhan di negeri Kanaan. Tuhan menetapkan kota-kota perlindungan untuk orang Israel. 那么当时上帝在这个迦南地，就为以色列人他们定了这个给他们很多的律律。 Saudara, kita harus tahu ciri khas kota-kota kuno. 那么我们必须要知道当时的城的这个情况。 Saudara, kota kuno itu biasanya dikelilingi oleh benteng yang kuat. 那么平常是有很多这个高墙在围绕的那座城。 Ya, saudara masih bisa lihat juga di Tiongkok sudah ada kota-kota yang masih ada bentengnya. 那么今天我们也可以在中国看到很多的城围绕城市的。 Di daerah Eropa Selatan sudah dan di Asia Kecil masih ada beberapa reruntuhannya.
那么很多的城墙，那么在欧洲还有很多的国家，还有很多那些城的这个所画下来的城。 Bahkan di Yerusalem masih ada tembok ratapan. 那么甚至在耶路撒冷还是有这个一个城，就是在那边爱库的城， Nah, saudara, itu adalah sisa tembok dari masa lampau. 被称为库墙。那么呢，那个是当时的这个长城的这个所留下的遗物。 Jadi saudara, memang kota-kota zaman dahulu selalu dibentengi. 那么不错过去的城市都是用这个城墙在那边围绕保护的， Ya, supaya orang-orang asing tidak mudah untuk masuk. 所以让那些外来的人，他们不很容易的进到那座城。 Lain dengan kota zaman sekarang. 那么跟现在的城市就不一样了。 Kita memang ada tulisannya perbatasan kota Surabaya, begitu 那 dan 么不错， sebagainya. 我们知道在这个泗水还有这个泗水的城市的界限。 Apalagi di zaman modern kota terus bertumbuh, semakin membesar. 那么更尤其现在的时代，城市不断的进展到成为一个大的城市了。 Nah, saudara, selain dibentengi dengan kuat, 那么除了他们用围墙在那边围绕那个 untuk 城市， keluar masuk kota-kota itu punya pintu khusus, 所以 pintu 他们 gerbang. 要进出那个城市，他们有这个门要进 Ya. 出的。 Pintu gerbang itulah yang menjadi khusus bagi setiap orang. 那么这个门呢，就是成为特别的人的这个进出的地方。 Mungkin ada penjaganya, 那么可能有卫兵在那边守着。 tetapi yang terpenting adalah di pintu gerbang itu sering dipakai sebagai tempat pertemuan para pemimpin. 但是常常是那个城墙的里面呢，常常就是有很多的领袖们常常聚的地方。 Tua-tua kota, 那些长老们， mereka mengatur kehidupan di kota itu. 所以他们在那边安排那座城市的生活。 Nah, kalau ada masalah itu pun diselesaikan di pintu gerbang kota. 那么若是有难题发生的时候，他们也是在那个城墙那边，就是把那个事情把它这个再一次解决过来。 Karena itu saudara, orang yang membunuh dengan tidak sengaja pergi ke kota perlindungan. 所以那些误杀人的，所以他就逃到那个逃城。 Dan ketika mau masuk kota tersebut, 所以当他要进到那个城市的时候呢， dia harus melewati pintu gerbang. 所以他必须要进入这个城门， Dan dia harus memberitahukan kepada tua-tua kota 他 tersebut 必 di 须 pintu 要告 gerbang. 诉那个城市的长老们。 Nah, saudara, Tuhan menetapkan 6 kota perlindungan di seluruh tanah perjanjian. 所以在上帝所定的应许之地，上帝就设立了6座的逃城。 Saudara, sebelah kiri itu adalah gambar peta Israel 那么 zaman 呢，左 dulu. 边是那个时候以色列人的地图， Itu ada Laut Mati dan ada Danau Galilea di atas. Nah, itulah Sungai Yordan. 那有死海，还有呢加利利海，还有呢约旦河。 Nah, Tuhan menetapkan 6 kota. 所以上帝已经定了6座的逃城， 3 kota ada di sebelah timur 那么3座是在东部， dan 3 kota ada di sebelah barat. 那么在3座是在西部。 Ya, maksudnya sebelah timur Sungai Yordan dan di sebelah barat Sungai Yordan. 就是在这个3个在约旦河的东边，3座的是在约旦河的西 Ya, 边。 baik yang ada di utara, ada yang di tengah dan ada yang di selatan. 不论是在东部还有北部，还有这个的地区。 Tujuannya adalah supaya semua orang-orang yang meminta perlindungan itu ada kota-kota yang dituju. 所以呢，他的设立的目的就是为着那些要求维护的人，让他们可以的做保护。 Nah, saudara, inilah untuk memudahkan orang Israel. 那么，事实以色列人更加容易的去度过难关。 Saudara, kota perlindungan adalah suatu gambaran perlindungan Tuhan kepada umat Israel atas tuntutan hukum. 那么呢，这个逃城的设立就是为着逃避那些法律的这个追究的那些人。 Ingat saudara, dalam hukum Taurat, siapa yang membunuh juga harus dibunuh. 因为在上帝所定的律法里面，杀人的必要被杀。 Tetapi ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja. 但是有的人他是误杀人， Nah, orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu masih diberikan kesempatan dan pembelaan.
所以相对那些误杀人的，还是给他机会， Nah, 还是给他保护。 Inilah fungsi dari kota perlindungan. 那么那就是这个逃城的目的的功用， Supaya orang yang tidak bersalah, tanda petik, 就是对那些没有错的人， dia betul-betul mendapatkan keadilan. 让他可以得着公理的审判。 Tapi saudara bagaimana bisa mengerti orang itu bersalah atau tidak bersalah? 但是你怎能明白那些人是错或者是没有错呢？ Saudara, semua orang yang melakukan kesalahan kebanyakan tidak ngaku salah. 所以常常呢，就是那些犯错的人，他不承认他犯了那个错。 Biasanya saudara, apalagi antara sesama manusia, 更尤其人与人之间的错， terjadi masalah. 常常当有就算发生的 Si 时候， A dan si B bertengkar. 所以甲和乙他们在那边吵起来， Si A tidak mengaku salah, 那么甲他不承认他错， si B juga tidak mengaku 然后 salah. 乙他也不承认他错。 Bagaimana bisa tahu mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah? 那么怎能知道那一个人错，那一个人不错呢？ Nah, saudara, disinilah dibutuhkan apa yang firman Tuhan katakan. 所以在这里神的话告诉我们，需要的是什么呢？ Kejujuran hati 那 nurani. 么就是需要我们这个心里的单诚、坦 Saudara, 诚。 kita ini 坦诚 semua punya hati nurani. 我们每个人都有一个良心。 Dan Alkitab mengatakan hati nurani itu dalam kitab Roma, hati nurani itu berfungsi untuk berbicara dalam diri kita. 那么这个良心呢，它有功用，就是怎样在我们的心中对我们的说话。 Mazmur sering mengajar kita 那么诗篇常常教导我们， supaya setiap malam kita betul-betul merenungkan di hadapan Tuhan supaya hati nurani kita berbicara. 让我们每一个人在神面前默示，那么怎样让这个我们的良心说话？ Orang yang tidak melatih hati nuraninya berbicara, 那么一个人若是不锻炼你的良心对你说话， dia akan menjadi orang bebal. 那么他就成为一个很无知的一个 Bahkan 人， dia akan menjadi orang yang jahat. 甚至他会成为一个坏的人， Karena hati nuraninya sudah ditekan dan bahkan sudah dimatikan sedemikian. 因为他的良心已经死了，完了。 Sebagai orang percaya, saudara dan saya harus terus melatih hati nurani 所 kita. 以今天我们成为信徒，我们必须要不断的锻炼我们的良心。 Dan kita minta Roh Kudus menerangi kita. 所以我们求圣灵再次光照我们每一个人的心， Dan khususnya juga firman Tuhan yang setiap hari kita baca. 特别是我们每一天所阅读的这个神的话， Itu akan membuat apa saudara? Hati nurani kita itu dilatih oleh Tuhan. 所以造成我们的良心可以受到神的锻炼。 Nah, yang kedua adalah murni insiden tanpa kebencian. 那么呢，是单纯的，是没有愤恨在心的。 Saudara, sekali lagi ada orang yang tidak suka kepada orang lain karena kebencian. 那么许多时我们因着这个恨一个人，所以呢，常常就对他起了怀恨的 Kalau 心。 menurut Injil Matius, saudara, orang yang sudah membenci termasuk orang yang membunuh. 那么若是在马太福音那边记载呢，若是你在那边恨一个人，那么就是表示说你杀了那个人。 Jadi saudara, Tuhan ingin supaya orang Israel antar sesama mereka jangan punya kebencian satu dengan yang lain. 所以神很盼望我们之间千万不要有这个仇恨，恨恶一个人。 Sehingga kalau terjadi masalah, 若是有问题出现的话， maka jangan sampai kebencian itu menjadi unsur yang menguasai diri 那 kita. 么千万不要让这个恨在那边管辖了我们的心，成为一个根源。 Dan keadilan itu harus ditetapkan dengan baik-baik. 所以我们必须好好的持守这个公理， Ya, harus diterapkan dengan baik-baik. 必须好好的在那边实践。 Nah, saudara, karena itulah kota perlindungan ditetapkan untuk menegakkan keadilan. 所以上帝设立逃城，就是让我们在那边持守这个公理。 Dalam kasus-kasus pembunuhan yang tidak disengaja. 那么尤其对那些误杀人的， Mana ada sih orang membunuh dengan tidak disengaja? 那么有吗？一个人在那边杀一个人，不是故意的杀人吗？ Ada. Saudara. 有的。 Misalnya,
举一个例子， menggali sumur. 比方说，当你在里面挖一个井的 Itu 话， diatur di dalam kitab Taurat. 那么是在律法里面有所定的。 Orang menggali sumur ketika sedang menggali lagi setengah menggali, dia harus memberi tanda di atas sumur tersebut. 当一个人在那边挖井的时候，他必须在那边立一个记号。 Ya, begitu pula saudara, jangan sampai ada orang yang tidak tahu akhirnya terjerumus ke dalam sumur 那么 tersebut. 千万不要让人因为看不到那个井在那边被挖，所以呢他就掉在井里面。 Mungkin orang sedang membangun rumah. 那么可能一个人在那边建筑房屋， Dulu kan kalau membangun rumah juga pakai batu-batu. 那么过去建筑房屋是用石块叠起来的。 Lalu ketika sedang bangun tidak sengaja sudah batunya jatuh kena orang mati begitu. 当他在那边建筑的时候，他不故意这个石头掉下来，结果呢，这个让一个人死了。 Itu bisa terjadi bukan? 那么会发生这样的事情的。 Ya. Nah, saudara, atau menunggang kuda, menunggang keledai, kemudian keledainya berlari dan menabrak orang tidak sengaja. 或者是当他在骑马是骑驴的时候，那个马或者是驴跑得很快， Banyak 结果 sekali 在那边撞死了人。 kasus-kasus dalam kehidupan ini. 所以在我们的生命当中有很多的问题出现 Tapi 了。 saudara, mereka harus ke kota perlindungan. 但是那个人他必须要逃到那个逃城里面， Karena ada pedomannya yaitu kitab Taurat. 因为在那边有律法所定的规矩。 Nah, kita tahu bahwa kitab Taurat itu ada 3 bagian penting. 我们知道，在这个律法里面有3个很重要的要点。 Yang pertama adalah aturan-aturan ibadah. 那么第一点是有关崇拜的这个规律， Kita sebut hukum peribadatan. 那么我们知道是这个敬拜的规律。 Kalau mau mempersembahkan korban penebus salah harus gini-gini. 就是你有献祭的话，那么呢要这样做那样做， Aturannya banyak. 所以很多的条规。 Kita sudah khotbahkan itu. 我曾经讲过那个 Nah, 道。 saudara, dalam hukum peribadatan ini ingat ada beberapa aturan dari Tuhan. 虽然我们知道在那边有神所定的很多的规律， Karena itulah menguji kejujuran hati 那么 orang. 在那边就是锻炼一个人的坦诚。 Itu dalam hukum Taurat itu diatur juga. 那么在律法里面也是有定那个的。 Karena itulah kota perlindungan cukup banyak didiami oleh orang Lewi. 所以呢，在这个陶城里面所住的很多是立位住的人。 Karena orang-orang Lewi adalah orang-orang yang mengerti kitab Taurat. 因为这个立位人他们是懂律法的人， Sehingga kitab Taurat itu harus diterapkan dalam memberikan keadilan. 所以当他要在那边做公平的论断的时候，他必须在那边要懂这个律法。 Salah satu contohnya 举一个例子， di dalam Taurat khususnya di dalam bilangan pasal yang kelima ada mengenai aturan hukum mengenai kecemburuan. 那么在律法里面有一个律，就是讲到关于恨恶的，Kecemburuan. 就是这个在那边就是Misalnya suami istri, suami tiba-tiba kok ada hati yang cemburu kepada istrinya. 那么就是在那边，因为丈夫在那边对妻子起怀疑的心。 Maaf saudara, memang yang ditulis suami yang cemburu kepada istri. Kok nggak ada istri yang cemburu kepada suami? 那么没有丈夫对妻子起怀疑的心， Tapi saudara, kita tidak perlu terlalu curiga sama firman Tuhan. 我们不要在那边怀疑神的话， Karena saya percaya itu pun bisa diterapkan kepada istri-istri. 因为常常妻子也会做出那个事情的。 Tapi yang tertulis itu adalah suami tiba-tiba punya hati yang cemburu kepada istrinya. 那么常常呢，就是丈夫对妻子起怀疑的心， Curiga istrinya itu telah selingkuh. 那么怀疑这个妻子有外遇， Maka suami itu bisa membawa istrinya kepada imam. 所以他就能够把这个事情带到这个律法这个祭司面前， Ke kemah suci. 祭司面前到这个公平的公理所。 Selama ini saya selalu ada rasa cemburu ya kepada istri 那 saya. 么为什么我在那边对我的妻子起怀疑的心呢？ Maka imam akan menanyai kepada istrinya. 那么呢，这个祭司就要问妻子， Apa kamu betul sudah cemburu, sudah berselingkuh? 那么是否你真的已经有了外遇呢？ Oh enggak, kok enggak. 他说没有啊。 Maka untuk menguji
betul atau tidak. 那么若是要考验是对或者是不对的话， Maka imam itu harus mengambil air suci yang ada di tempat kudus. 那么呢，祭司要从这个至圣所在那边拿那个水，圣洁的水。 Air suci itu diambil kemudian ambil juga debu yang ada di ruang kudus. 那么也是把那个圣殿的那个尘这个灰尘也再一次带过来。 Lalu debu dan air itu dicampur. 那么这个尘土呢，跟这个水就把它掺在一 Ya, 起。 tentu imam berdoa kepada Tuhan. 那么当然，这个祭司要向神祷告， Istrinya disuruh minum. 就是叫这个妻子喝那个水。 Kalau istrinya itu betul-betul tidak melakukan, 那么若是那个妻子真的没有做出这样 maka 的行 tidak 为， apa-apa. 就没有事情发生了。 Tapi kalau ternyata istrinya itu telah berbohong, 但是若是那个妻子撒谎的话， maka perutnya akan mengembung. 那么她的肚子要胀得大大的， Maka berarti betul roh kecemburuan telah ada di dalam hati suaminya. 那么真的这个测错的心已经在丈夫的心中有了， Maka 对了。 istri itu harus dibunuh, dilempar dengan 所 batu. 以必须要用石头把他打死。 Saudara, untuk mengetahui hati nurani jujur atau tidak, 那么为了要知道这个良心是坦诚的，或者是不坦诚的 itu 话， hukum Taurat mengatur. 那么是律法在那边定了。 Jadi dalam kasus mengenai hukum kecemburuan, 那么在这个在那边在测错的这个市场的这个律法呢， saudara saya percaya juga dalam kasus-kasus yang terjadi. 还有其他的事件的发生。 Maka karena itu sebagai orang Kristen kita ini, 所以我们成为这个时代的基督徒， kita harus selalu melatih apa? Hati nurani kita. 我们必须要不断的锻炼我们的良心。 Jangan sampai hati nurani kita itu menjadi bebal. 那么千万不要让我们的良心变成麻木的良心。 Hukum Taurat juga punya hukum sipil. 那么呢，在律法里面也是有这个忍赦事件的， Itu antara 人事 sesama 事件的这个， antara sesama manusia. 就是人与人之间的事情 Ya。seperti kasus ini membunuh dengan tidak sengaja. 就好像刚才的事件就是误杀人的， Di dalam kitab Taurat juga ada hukum moral. Ini namanya etika. 那么也是有这个律法的道德， Saya 道德的律法。 Saya tidak bisa terangkan semua. Ya. Nah, saudara, dengan pedoman kitab Taurat ini, 那么通过这个律法的这个所定的呢， maka sidang jemaah, 那么当时的这个信徒呢， ya. Jadi penatua kota dalam sidang jemaah itu mengadili setiap orang Israel yang meminta perlindungan. 所以那个时的长老在公会里面就在那边做出审判当时的以色列人。 Jadi kalau betul orang itu jujur, 那么若是那个的是诚实的话， dia tidak punya kebencian, 他没有怀恨在心， jadi membunuhnya karena satu peristiwa eksiden saja, kecelakaan, 若是他在那边所做的杀的事件是误杀的话， lalu sudah diadili, 那么已经在那边判断了， oke, orang itu tidak boleh keluar dari kota 那 perlindungan. 么那个人就不可以从这个逃城出去， Dan orang itu tidak bisa diserahkan kepada penuntut darah. 也不可以把他在那边交给那个要报仇的那个人。 Waktunya sampai kapan? 那么到何时呢？ Sampai imam besar tutup usia. 这到当时的祭司去世了。 Kalau imam besarnya usianya panjang, ya dia terus-menerus di kota itu. 那么若是那个祭司长寿的话，那么他要继续不断的住在那个逃城里 Kalau 面。 imam besarnya usianya pendek, ya dia bebas nanti. 那么若是那个祭司短命的话，那么他就很快可以走出那个逃城。 Saudara Raja Salomo telah melakukan ini. 那么所罗门王他曾经做过这个事情， Kepada siapa? 对谁呢？ Orang bernama Simei. 就是对那个细梅的叫细梅的人。 Simei itu pernah mengutuk Raja Daud. 那么细梅他曾经在那边做主大卫， Kutuknya itu kejam sekali. 所以他给大卫王的这个做主很残忍的。 Kata-katanya kasar sekali. 他所讲的话也多么的粗暴， Tidak pantas mengata-ngatai Daud. 所以他不配把那个话
讲给大卫听。 Apalagi Daud itu seorang raja. 更尤其大卫是一个王， Wah, waktu itu panglimanya Daud pengen bunuh Simei. 所以当时的大卫的卫兵很想杀这个示每， Daud katakan jangan, 所以大卫说不可以， jangan bunuh dia. 不要杀他。 Siapa tahu kata-katanya dari Tuhan. 那么谁知道他所讲的话是来自神呢？ Saudara heran ya, Daud ya seorang raja dikutuk-kutuki tapi hatinya masih tetap tenang. 所以你可以想象，大卫王他是一个王，但是他虽然被人做主，但是他还是能够在那安定他的心。 Orang ngomongin kita aja kadangkala hati kita udah panas, bukan? 那么许多时候，当别人讲我们的坏话的时候，我们常常很想发怒 Ini 的。 Simei terang-terangan. 但是这个示每他那么的敢在很多人面前讲那个话， Sambil melempari Daud dengan batu. 甚至于用这个石头在那边丢这个大卫。 Wah, Daud tetap sabar. 但是大卫仍旧很忍耐的。 Tapi ternyata kutukan Simei tidak berlaku atas Daud. 那么，但是结果呢？示每所讲的那个咒诅没有落在大卫的身 Mengapa? 上，为什么呢？ Karena Simei mengutuk dengan penuh kebencian. 因为示每在那边用仇恨在那边咒诅大卫， Nah, saudara, berarti tidak terjadi. 那么没有发生这个事情的。 Hanya Daud di masa tuanya. 结果大卫在他年老的时候， Daud ternyata masih ingat. 大卫还是记得。 Salomo beri keadilan kepada saya. 那么呢，所罗门再一次为我辩护。 Simei dulu mengutuki aku dengan kejam, kata-katanya sangat-sangat tidak pantas. 那么示每过去他那边用那边粗暴的话来在那边咒诅我。 Saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 2. 你可以在列王记上第2章看那个事件。 Hanya Salomo ingat itu. 那么所罗门就记得那个事情。 Hanya Salomo mengadili Simei. 结果呢，所罗门在那边这个就判断这个示每。 Simei, kamu dulu kan pernah mengutuki ayahku ya, Raja Daud. 岂不是过去你曾经咒诅我的父亲大卫王吗？ Iya, aku pernah mengutuk. 他说：“是的，我曾经咒诅过他。 Kata mulai sekarang kamu ndak boleh keluar kota Yerusalem. 那么现在你不可以走出这个耶路撒冷城， Kamu ndak boleh keluar kota Yerusalem. 你不可以走出这个耶路撒冷城。 Kalau kamu keluar kota Yerusalem, maka nyawamu adalah tanggungan dirimu. 那么若是你这个走出这个耶路撒冷城，那么你要承担你自己的生命， Yerusalem bukan kota perlindungan, sudah. 因为耶路撒冷不是逃城， Tapi seolah-olah berfungsi sebagai kota 但 perlindungan. 是对这个城市不能够在那边保守。 Sebenarnya tidak ada penuntut darah. 其实没有在那边报谢仇的人了， Tapi Salomo mau menegakkan keadilan. 但是这个所罗门要在那边设立公平。 Simei orang biasa mengutuk raja itu sebetulnya hukumannya berat. 那么其实示每他是一个平民，他在那边做主王，应该是受很重的审判的。 Tapi Daud juga sudah bersumpah tidak membunuh Simei. 但是呢，大卫也曾经起誓过，他不杀示每。 Maka Salomo memberikan keadilan dengan cara begini. 所以呢，这个所罗门就给他公平的论断了。 Setelah 3 tahun Simei lupa. 也不知道示每忘记了吗？ Dua budaknya lari 他的2个这个 keluar 仆 kota. 人也是已经走出这个城市了， Akhirnya dia cepat-cepat mengejar budak-budaknya. 所以他就快快的追他的这个2个仆人， Ketahuanlah dia 所以发现他们呢 oleh orang lain. 被别人发现了， Maka dia akhirnya dibunuh. 结果呢他就被杀了。 Saudara ini kasih oleh Tuhan. 那么主内，亲爱的弟兄姐妹们， Kota perlindungan Namo. adalah berfungsi sebagai melindungi. 那么一个避难所是在那边有功用，就是围着要保护的功 Jadi 用。 saudara itulah fungsinya. Tuhan memberikan tempat kota perlindungan supaya orang Israel yang tidak bersalah boleh dilindungi. 所以上帝设立这个逃城的目的，就是让那些没有错的以色列人，让他可以得做保护。 Jadi seolah-olah Tuhanlah tempat perlindungannya. 就是神，就是他的这个避难所。 Saudara, apa aplikasinya buat kita orang 那 Kristen? 么我们怎样去实践这个话呢？ Saudara, tentunya kita betul-betul menempatkan Tuhan sebagai tempat 那 perlindungan. 么在运用上，我们必须要记得，我们必须要
把神放在我们的这个，它是我们的真的避难所。 Saudara, ayat-ayat ini tentang kota perlindungan 所以讲到这个解决经文，讲到关于这个避难所， harusnya membuat kita semua berpikir dengan baik, 必须 jernih. 要叫我们好好的来去思想。 Idealnya jangan ada masalah hukum antar orang Kristen. 就是在基督徒之间，不要有律法的事情发生。法律的 Bahkan 事情 dengan orang non-Kristen harusnya juga nggak ada masalah hukum. 甚至于对非基督徒来说，我们也不应该在这个律法上有这个法律的事情发生。 Saya katakan idealnya. 那么那是应该的道理。 Idealnya, saudara. 那么呢，合理的事情呢？ Tetapi kenyataannya bagaimana? 但是呢，事实怎样子呢？ Wah, saudara, kadangkala orang ngaku-ngaku Kristen tapi punya masalah hukum banyak sekali. 那么现在有很多人可以称他是基督徒，但是呢，讲到他对这个法律的事情，很多事情发生了。 Apalagi juga dengan orang-orang non-Kristen. 更尤其跟那些非基督徒之间也是有法律上的事情发生。 Saya sebut ideal karena memang kita ini di dunia berdosa. 那么我们知道，我们应该是这样子，但是呢，我们知道，我们是处在这个犯罪的时代里面， Bahkan hamba Tuhan pun bisa terlibat dalam masalah 甚 hukum. 至于神的仆人也常常就是在这个法律的事情上，也是常常有问题出现 Kalau 的。 mau dapat ideal itu ya kita nunggu langit bumi yang baru. 那么如果合理的话，应该我们要等新天新地才会看见 Kita 的。 menunggu kerajaan surga betul-betul diterapkan di langit bumi yang 那么 baru. 我们真的要看见神的国建立在这个新天新地里面。 Kita masih hidup di dunia yang masih dipengaruhi banyak dosa. 我们今天处在很多受这个罪恶污染的时代里面， Oke lah, ideal itu sangat sulit. 那么合理的是很难。 Tapi 很难 mari kita hidup sebagai warga negara yang benar dan baik. 但是我们是成为一个上帝的国民，我们应该过一个公正的生活。 Paulus mengatakan, hiduplah sebagai orang percaya kalau engkau benar dan baik. 那么，若是你是在那边过一个公正的生活，那么你在那边要做出很多的善行 Tidak 来。 mungkin kamu akan mendapatkan masalah dari negara. 那么你不可能在这个政府里面有问题出现的。 Maka malahan doakanlah pemimpin-pemimpin negerimu. 我们要为着你的城市里面的领袖们祷告。 Jadi saudara, kita sekalian harus menjadi warga negara yang benar dan baik. 我们必须要成为一个好的公民。 Kalau ternyata kita belum melakukannya karena kita melanggar aturan-aturan negara, ya pasti negara akan bertindak atas kita. 若是你在那边违反了国家的一切法规，那么你应该在那边受这个国家的审判了。 Roma 13 mengatakan negara diberikan kuasa hak oleh Tuhan untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. 那么上帝叫这个政府定这个律法，就是让我们可以在公理里面， Ya, 处在公理里面。 apalagi kalau orang jahat itu harus diadili. 若是那些坏人，你必须在那边去审判他。 Tapi kalau engkau berbuat benar dan berbuat baik, tidak mungkin negara akan mempermasalahkan kamu. 但是若是你做出好的行为，那么不可能这个政府在那边给你在那边起麻烦的。 Namun saudara, sekali lagi sistem peradilan yang ada boleh digunakan. 但是这个公平的这个条规呢，我们必须在那边实行的。 Tetapi kita tetap harus menjaga integritas diri kita. 但是我们也必须在那边持守我们每一个人我们的单纯的心， Yaitu ada etika dan ada moral. 就是我们有好的道德和平行。 Saudara, tadi saya katakan harusnya nggak ada masalah hukum antar orang 那 Kristen. 么应该基督徒之间没有这个在法庭上的事情发生的。 Apalagi dengan orang non-Kristen. 那么更尤其跟那些非基督徒之 Tapi 间， kenyataannya kan terjadi. 但是许多时候事实发生了。 Kalaupun itu terjadi, ya sistem peradilan yang ada ya digunakan. 那么若是那个事情发生的话，那我们应该在那边就是以我们平常的这个公平在那边论断的来断定的。 Tapi kitanya yang mengalami. 但是我们
Kita yang 经历的 mengalami 我们 harus 经历的， menjaga integritas diri kita, 我们必须在那边保守我们的道德、我们的 etika 坦诚、 dan moral. 我们的这个道德和我们的平行。 Seperti Paulus. 那么像保罗一样， Paulus itu mengabarkan Injil. 保罗在那边传福音， Kemudian banyak orang yang benci kepada Paulus. 那么很多人在那边恨这个保罗。 Akhirnya pengamanan kota itu di Filipi ikut serta. 那么造成那个时候腓立比城的人，他们也在那边参与这个事情。 Untuk menyenangkan orang-orang banyak, maka Paulus dan Silas disiksa. 那么为着要讨众人的喜悦，所以他们就在那边虐待这个保罗和希拉。 Sebetulnya Paulus dan Silas serta hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul itu kalau menderita itu mereka bersuka cita. 那么其实呢，那个时候的神父，若是他们在那边受苦的话，他们就会带着喜乐在那边受苦的。 Sampai Paulus di penjara. 甚至保罗被放在监 Itu 牢里面， terjadi di kota Filipi. 是在腓立比城市发生的事情。 Lalu akhirnya pembesar kota itu mau melepaskan Paulus. 结果那个城市的领袖他要释放保罗， Akhirnya Paulus mengatakan apa? 那么保罗怎样说呢？ Saya adalah warga negara Roma. 他说我是罗马的公民， Saya disiksa dengan tanpa diadili 所以他们用不公平的手段来对付我， terhadap warga Roma. 就是对这个罗马政府。 Kamu tidak punya hak melakukan itu. 那么你没有这个权利在那边论断这个事情。 Wah, pembesar kota Filipi ketakutan. 所以那个时候的那个领袖们，他们就感到很恐惧了。 Ketakutan ternyata Paulus warga negara Roma. 那么原来呢，保罗他是罗马的公民， Warga negara yang aku peroleh itu adalah warga negara yang sah. 那么他所得的这个他是成为罗马真实的公民的。 Dan Paulus tidak mau menyuap. 保罗他也不要回路， Nah, ini namanya etika dan moral. 就是表示这个保罗的这个道德和平行。 Saudara, di dalam peradilan yang ada, orang Kristen harusnya menjaga integritas dirinya. 所以我们成为基督徒，我们应该在那边持守我们坦诚的心。 Supaya di sini, saudara, kita betul-betul menjunjung tinggi nama Tuhan. 所以就在此，我们可以告祭神的名。 Jadi Paulus tidak mau. 所以保罗不愿意， Begitu pula ketika Paulus meminta banding sampai kaisar. 所以当他在那边当他们要在那，保罗也要求他们上诉的时候， Ada wali negeri itu pengen supaya dia apa? Dia mengharapkan Paulus memberi sesuatu kepada dia. 所以那个城市的领袖也盼望保罗能够给他利益， Ya, tapi Paulus tidak mau. 但是保罗不愿意， Karena Paulus pemahaman, kalau kamu yang memiliki hak untuk menegakkan keadilan, 那么若是你有权并在那边定这个公平的 kau 话， harusnya mengerti kebenaran. 你应该要明白这个真理， Kau harusnya punya keberanian. 你必须要有勇气。 Itulah mengapa Pilatus mencuci tangan. 虽然我们知道比拉多当时也在那边洗手， Pilatus sudah tahu Yesus tidak bersalah. 因为比拉多也知道耶稣没有错， Pilatus tahu betul-betul. 他真的知道， Hati nuraninya tahu betul-betul Yesus tidak 他 bersalah. 的良心也知道耶稣没有犯错 Apalagi，istrinya memberitahu. 更尤其他的太太对他说 Semalam aku betul-betul ketakutan sekali. 他说整个晚上我感到何等的 Kamu 恐惧， jangan lakukan apa-apa kepada orang yang tidak bersalah. 你千万不要下手在那边害那个无辜的人。 Saudara, Pilatus tahu. 比拉多他知道， Hati nuraninya bicara. 他的良心对他说话， Kebenaran telah ditunjukkan kepadanya. 那么这个公理已经在他面前呈现了， Tapi dia cuci tangan. 但是在那边洗手， Berarti dia tidak punya integritas. 表示说他没有坦诚的心。 Saudara yang dikasih Tuhan. 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， Permasalahan akan saudara dan saya hadapi dimanapun juga. 那我们常常无论在何处，我们常常会面对 Selama 问题的。 di dunia berdosa, 那么当我们还是处在这个犯罪的时代里面， dimanapun juga 无论在何处， kita akan menghadapi masalah. 我们都会面对问题的。 Tapi kembali lagi kepada diri kita. 但是我们应该回到我们每一个人， Kita menjaga integritas di dalam diri kita. 我们要保守我们心中的良心的坦诚。 Tuhan adalah tempat perlindungan 那 kita. 么上帝是我们的避难所， Satu dasarnya.
那么这个有一个这个根据， hidup takut akan Tuhan. 所以你应该过一个敬畏神的生活。 Coram Deo, 我们在那边过敬畏神的生活， selalu hidup sadar 我们 Tuhan 生活。 selalu mengawasi hidup kita. 那么你有领会到神在那边不断的看着你做事所做的事， Orang tidak melihat kita, 人看不到， orang tidak mengawasi kita, 人没有在那边见识你， tapi Tuhan melihat 但是神看， dan Tuhan tahu siapa kita. 神也知道我们是谁。 Saudara, itulah kita selalu tempatkan Tuhan sebagai utama di dalam hidup 所以我 kita. 们应该在我们的生活当中让神居首位， Kiranya Tuhan memberkati 愿神 firman-Nya. 祝福神的话。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Berkati firman-Mu ya Bapa bagi kami semua. 神啊，求你祝福今天你的话语。 Tuhan tempat perlindungan. 神是我们的避难所。 Orang Israel sudah diberikan tempat perlindungan. 那么以色列人已经上帝给他一个避难所， Kalau mereka mengalami masalah, 他们有一个逃城，若是他们有问题的话， padahal mereka tidak melakukannya dengan sengaja. 但是他们在那边没有故意的杀， Mereka boleh meminta perlindungan 所以他们可以在那边求保护， karena hukum Tuhan akan ditegakkan. 因为神的律法要在那边被设立。 Namun harus ada kejujuran dari hati 但是 nurani. 必须在这个心灵里面有一个诚实的心， Betul-betul hidup tanpa kebencian. 真的没有恨缠在心中。 Sehingga disitulah keadilan akan 那 didapatkan. 么在那个地方，我们可以做公理的事 Kami 情。 sadar ya Tuhan selama hidup di dunia ini. 所以我们领会到，我们处在这个时代里面。 Permasalahan bisa terjadi di antara kami. 那么在我们当中难免有事情发生的， Tapi tolong kami selalu berintegritas. 但是神啊，求你帮助我们，叫我们有一个诚实的心。 Ada etika dan moral yang kami junjung tinggi. 那么有一个我们应该高级的这个道德观念， Dan kami selalu mau hidup takut akan Tuhan. 我们应该在那边有一个敬畏神的生活。 Sekalipun orang lain tidak tahu, 虽然别人不知道， tapi Tuhan tahu. 但是神你知道。 Tolonglah kami ya Tuhan. 神啊，你帮助我们大 Jika 家。 boleh kami terus belajar tidak punya masalah dengan orang lain. 我们要不断的学习，我们没有跟别的人有这个事件发生， Apalagi kalau ada masalah hukum. 更尤其在这个法规上的。 Jauhkan dari kami ya 求 Tuhan. 你使这些远离我们， Kau selalu tolong kami. 神不断的帮助我们。 Tuhanlah tempat perlindungan 神 kami. 你是我们的避难所， Dengar doa kami. 求你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Paduan suara Sang Tus akan